Ini situasinya. Ada rakyat yang mungkin mengeluh minyak paket susah nak dapat. Tiba-tiba banyak pula dekat selatan Thai. Dan juga nak beli minyak botol dikatakan mahal. Tetapi kerajaan ada pastikan yang jumlah paket ataupun jumlah minyak masak paket ini akan melebihi permintaan. Bagaimana dengan telur ayam dan juga ayam? Ini antara isu-isu lain. Kalau digali, mungkin barang-barang lain juga akan mendapati perkara-perkara yang sama. Ini perkara dan juga situasi yang mungkin rakyat rasakan ketika ini. Apakah kos sara hidup terkawal atau ada rakyat yang terpaksa ikat perut? Saya Ihsan Yahya, ini Dialog 3 Penjuru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Yahya. Ini pastinya Dialog 3 Penjuru. Lengkap 3 tetamu saya berada dalam studio hari ini. Saya perkenalkan Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP. Selamat datang Datuk Seri. Seterusnya kita ada Datuk Wira Amir Ali Maidin, Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad ataupun Maidin. Terima kasih Datuk bersama dengan Astro Awani. Dan juga kita ada di hujung sana YB Chaki Chin, Ahli Parlimen Rasah, Jawatan Kuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan. Selamat datang YB. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiganya. Ini dialog yang sangat penting, yang dekat dengan rakyat. Kita nak cakap berkaitan dengan minyak masak, telur dan juga ayam, tetapi barang-barang lain. Apa intipati dan juga langkah untuk mengatasi perkara ini dalam memastikan rakyat tidak dibelenggu dengan kos dan juga barang yang mahal. Jadi saya mulakan dengan Datuk Seri. Ini berkaitan dengan minyak masak. Saya memuji satu berita semalam KPDNHP sandakan yang turun padang untuk memastikan bahawa minyak masak itu sampai kepada pembeli dan juga pengguna. Situasinya bagaimana sekarang, Datuk? Ya, sebenarnya tidak dinafikan bahawa baru-baru ini ada keresahan di kalangan rakyat tentang bakalan minyak masak dan juga harga minyak masak. Sebenarnya pada sesuatu masa, iaitu setiap bulan kerajaan ataupun KPD diperuntukkan untuk kegunaan rakyat adalah 60,000 tan metrik satu bulan untuk dibungkus untuk yang bersubsidi yang 1 kilogram 1 polybag itu, ya. Ini untuk menampung kegunaan dikatakan hanya 55,000 metrik tan satu bulan, maknanya mencukupi sebenarnya, ya. Mengapa ada aduan dikatakan di setengah tempat tidak ada bekalan ataupun di kedai-kedai, di hypermarket juga di mana-mana tempat ada kita terima aduan dan juga diwawakan di berita katakan tidak ada bekalan ini. Ini berlaku kerana kita bermasalah dalam memastikan pengedarannya. Ya, ini bermasalah kerana memang kita akui ada juga ketirisan dan penyelewengan penyeludupan. Saya tidak menafikan bahawa memang ada tangkapan dan sebagainya. Baru-baru ini dikesan di selatan Thai, bukan hanya sekarang yang berlaku, ini berlaku dah berpuluh tahun pun, ya. Mungkin pada masa lampau dia tidak ketara sangat sebab pada masa itu harga dia tidak semacam sekarang, dia tidak lumayan sangatlah untuk diseludup untuk mengambil keuntungan. Tapi sekarang dia lain. Dulu harga CPO crude palm oil ini di peringkat pasaran dunia dia tak tinggi semacam sekarang. Jadi ada perbezaan di antara harga pasaran yang bersubsidi RM2.50 dan harga pasaran untuk yang tidak bersubsidi kecil. Jadi ada penyeludupan sedikit tapi tidak semacam yang sekarang. Sekarang dia sangat lumayan. Kalau tidak ada bersubsidi, 1 kilogram polybag, satu polybag itu dia mungkin mencecah RM8 harga dia. Ya, jadi perbezaan dia banyak sangat. Memang kami berdepan dengan masalah dan cabaran untuk membendung atau menangani masalah ketirisan di katakan tadi disebut di sempadan. Sebab itu penguatkuasaan kita sekarang meningkatkan penguatkuasaan
kita buat kerjasama rentas kementerian dan agensi telah diumumkan juga ya. Seperti minta kerjasama daripada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera dan agensi-agensi kerajaan dalam penguatkuasaan ini. Sebab ini kita telah mulakan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam usaha untuk membendung perkara ini. Sebab itu kita bergempur dari peringkat pengeluar minyak masak, pembungkus hingga ke sempadan negara yang untuk mengelakkan penyelewengan ini. Jadi kita tak ada aset. Aset maksud saya KPDNP penguatkuasaan, kita tidak ada bot yang diperlukan untuk kita mengawal di sempadan yang di perairan seperti di Sabah antara kita dengan negara jiran, dan juga kita tidak ada aset yang mencukupi untuk kita menjaga di sempadan darat. Jadi sebab itulah untuk lebih berkesan baru-baru ini kita bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang lain, ya, seperti mana telah saya sebut tadi. Jadi untuk selain daripada mengawal sempadan, kita buat kerja-kerja untuk buat dalam negara, bagaimana kita mesti rantaiannya, ya, dari segi pengeluar refinery yang mendapat subsidi pun juga, dan juga di syarikat pembungkusan, dan sampai ke rantaiannya di peringkat retail. Jadi penjual lah. Jadi ini memang dari dulu kita dah ada SOP kita sendirilah untuk menangani masalah ini, tapi sekarang kita perketatkan lagi. Dan di sini ada juga mungkin pada ketika ini saya tak nak umumlah secara terperinci kaedah-kaedahnya, tapi kita dah ada bagaimana untuk juga untuk lebih berkesan dalam isu mengawal dan juga membendung perkara ini. Jadi seperti mana telah saya sebut tadi, selain itu kita akan buat pengauditan. Ya, kita buat audit nanti di peringkat syarikat pembungkusan. Kita ada 305 syarikat pembungkusan telah selama ini dilantik di seluruh negara, dan juga kita akan buat pengauditan di peringkat refinery, ya. Dan juga kita melihat sampai ke retail nanti, ya, tentunya bagaimana kita akan bekerjasama dalam pengauditan ini. Sebab saya bagi contoh sedikit, ya. Sekiranya sesebuah syarikat pembungkus ini dia sudah diberi kota untuk mengeluarkan 500 metrik tan satu bulan, tapi mesin dia hanya satu saja, dan kapasiti mesin tu hanya dapat mengeluar sebenarnya 200 metrik tan. Kemanakah 300 metrik tan tu? Ya, ini satu kita nak fokuskan, dan saya pun sudah minta pegawai melihat kepada syarikat-syarikat pembungkus ini yang sudah mendapat kota yang besar. Mungkin mereka inilah, saya bukan nak menuduh dulu sebab siasatan kita akan buat, audit kita akan buat, tetapi mungkin kemungkinannya lebih besar bagi mereka untuk menyelewengkan sebab kuantiti untuk mereka ini besar. Jadi kalau syarikat pembungkus ini diberi kita kota yang lebih rendah, kecil, mungkin dia tak ada ruang untuk buat penyelewengan daripada pengeluaran jadi penyelewengan dia. Ini memang. Nanti saya nak tanya kepada Datuk, ini retail dan orang yang paling dekat dengan pengguna dan sebagainya. Tapi sebelum itu, Datuk, saya nak pergi ke YB dulu. Ini apa yang dijelaskan oleh menteri berkaitan dengan situasi bagaimana rantaian itu berlaku, isu-isu berkaitan dengan penyelewengan dan juga krisis yang melibatkan keterisan dan sebagainya. Adakah itu yang YB lihat dan juga merasakan bila kita bercakap berkaitan dengan subsidi, kekurangan mesin dan sebagainya? Adakah ini yang perlu diatasi segera dan juga kita perlu melihat kepada pendekatan yang lebih drastik? Ya, bagi saya apa yang terima kasih atas soalan tu, dan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri itu merupakan antara punca kepada masalah hari ini. Itu saya rasa rakyat tak kira
dari apa latar belakang sekalipun tahu memahami masalah ni. Itu memang betul macam penyeludupan dan sebagainya. Saya sendiri, saya bersetuju KPDN-HGP bukan setakat KPDN-HGP saja, tapi rentas agensi termasuk dapatkan kerjasama dari PDIM dan sebagainya, memastikan penyeludupan ketirisan tak berlaku. Ataupun kita minimalkan setakat yang level yang paling rendah sekali. Sebab itu perlu. Tapi jauh dari situ, saya rasa pada ketika ini, ketika harga CPO tinggi, walaupun turun sikit bulan ni, yang mana menyebabkan orang suka nak seluduk. Kalau dulu tak lumayan, sekarang ni lebih lumayan. Memang faktor ni kita kena ambil kira. Kita kena be very objektif untuk pastikan perkara ni tak ada yang ambil kesempatan. Jadi saya anggap satu perancangan formula yang lebih komprehensif yang bukan setakat melibatkan KPDN-HGP. Saya selalu sebut dalam Dewan Rakyat, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri tahu, saya kata untuk mengatasi kos sara hidup, kita tak boleh bergantung ataupun disandarkan sepenuhnya beban kepada KPDN-HGP. Kita kena mula dari punca dia. Makanan tu dia rentas banyak kementerian. Peladangan, pertanian, termasuk logistik, pengangkutan dan juga MITI boleh jadi, dan juga MOF. Sebab MOF yang akan mengeluarkan subsidi kepada mereka yang terlibat, pemain industri yang terlibat. Jadi faktor-faktor ni semua kena diambil kira dan diperincikan satu persatu supaya masalah ni dapat kita tangani dengan cara yang paling berkesan. Sebab pada ketika ini, kalau kita sandarkan ataupun kita letakkan beban tu pada satu kementerian saja, saya rasa tak cukup untuk kita selesaikan masalah ataupun tak efektif. Dan saya setuju dengan apa yang Berhormat Menteri sebut tadi, kekurangan tu. Kata 55 ribu tan metrik, dah produce 60. Tapi cuma satu sebab saya mohon kerajaan ambil kira faktor ni adalah kalau selama ni kita sebut B40, M40, T20, hari ini B40 tu mungkin tak B40 lagi. Mungkin B50, mungkin B60 yang pernah kita sebut. Sebab ialah kita tahu selepas pandemik dan sebagainya. Jadi apabila semua sektor dibuka semula, jadi permintaan tu meningkat tu sesuatu yang kita boleh jangkakan. Jadi saya harap dari segitu mungkin kena kaji semula sama ada 60 tan metrik tu masih bersesuaian dengan keperluan market pasaran pada ketika ini. Dan satu lagi faktor yang mana MOF sendiri, ini saya kena sebut secara terus terang, MOF sendiri kena agihkan subsidi kepada mereka yang buat pembungkusan tu, jangan ada kelengahan. Sebab ini adalah faktor yang saya rasa menyumbang kepada kekurangan bekalan. Sebab kita negara pengeluar sawit, minyak sawit. So, dia apa berlaku pun secara domestik. Faktor domestik yang mana kita boleh kawal. Kalau benda yang kita beli dari luar, kita import dari luar, kadang ada faktor tertentu. Faktor perang di negara lain yang mana kita luar kawalan kita. Jadi, kalau minyak sawit ni, kita boleh kawal. Jadi, saya harap semua kementerian yang terlibat supaya sama-sama joint effort dengan jawatankuasa jihad yang terbaru ni untuk membolehkan masalah ni. Kita harap ada satu sinar harapan dalam masa terdekat dengan ada jawatankuasa baru ni. Jangan bebankan KPDN-HGP semata-mata yang YB cakap tadi. Bersama. Saya kalau boleh saya nak bersama. Okey. Datuk Amir, ini situasi yang sukar untuk Datuk Amir. Sebab Datuk Amir duduk di tengah-tengah di antara pengguna, di antara pengeluar dan sebagainya. Cukup tak barang di Maidin contohnya? Ada pengguna cakap pergi Maidin pagi je dapat minyak masak ataupun barang lain. Petang tak ada dah. Saya ni kerja petang contohnya. Nak pergi beli malam. Situasinya, Datuk. Terima kasihlah. Saya tak setujulah dengan dua-dua YB. Sebelah saya minta maaf. Berapa subsidi kerajaan bagi pun, saya rasa minyak masak ni tak akan mencukupi. Bukan sebab permintaan lokal lah. YB bagi tahu memang the production is higher than the requirement. Tetapi we know tirisannya kan. Kita tak boleh berhenti. Whether you nak panggil army ke, nak panggil FRU ke, it's not going to work. Practically, it's not going to work. Okay? ATM dah tahu macam mana yang kita baca surat khabar baru ni.
ambil kettle, kettle dia masuk 3 paket dalam tu, dia export. Our customer tak boleh tahu. Ini nasib baik, ini mesti ada informer. Informer bagi tahu, dia dapat tahu. So, this kind of things, it's not easy. And you cannot fault the ATM, the police, the KPDN or whoever you want to enforce, because they got better things to do. We have so many problems. Banyak masalah dalam negara. Kenapa kita menggunakan jentera kita ni untuk satu masalah yang ni? Senanglah untuk saya, memang YB Menteri dan ahli politik tak akan setujulah. Untuk saya, hapuskan subsidi. Senang aja. Hapuskan subsidi. Dulu subsidi 2.2 bilion. Kerajaan tambah 1.8 bilion. Subsidi 4 bilion. Kerajaan bagi bantuan pada 8 million rakyat Malaysia. Dalam bantuan rakyat ni saya baca, dia bagi 8 million. Okey. Kalau kita ambil 4 bilion tu, kita bagi pada 8 bilion orang, 8 million orang tu, seorang akan dapat RM500 setahun. Cukup. Kerajaan tahu siapa yang 8 million, because the bantuan rakyat is going direct to them. Betul? Bagi dia RM500. Maknanya kalau RM500, dia dapat 80-90 ringgit. Dia dapat satu bulan. Cukup. Miang masak, betul. Harga tak ada subsidi RM8. Okey. Berapa banyak nak beli? 5 kilo cukup. 1 kilo seorang pun 5 kilo ni satu rumah yang saya tahu lah. Satu rumah 4 orang, kata 5 orang cukup. Cukup. Direct bantuan, tak ada tirisan. Tirisan ni kita menolong rakyat negara lain. Kalau orang asing yang duduk kat negara kita, tak apa, dia bekerja kat sini, kita bagi dia. Okey, tapi ini negara kat luar. So why are we doing this? I mean, the whole thing is wrong. The whole thing is wrong. Politically is right. Is right. Tapi is wrong lah. Tapi who in this world, in this country have the political will to withdraw the subsidy? I don't think so lah. It's going to be very difficult. Saya faham. Saya faham. Kerajaan prihatin, kerajaan nak tolong rakyat. Kita tak kata kerajaan tak prihatin. But kita kena sebetulnya pakailah. Gunakan, kadang-kadang kita kata fikiran kita lah. We want the subsidy to go to whom? They should get the subsidy. I think that is the most important. Jadi sekarang kat Mahidin ni, tak ada barang. Betul lah. Punya paket, pagi ada, petang tak ada. Sekarang dengan 4 bilion pun, saya boleh bagi tahu. Pagi ada, petang tak ada. Macam mana pun susah. Macam mana akan susah? Pasal tirisan ni tak boleh diberhentikan. Tidak boleh. Macam mana pun, dulu pun tak boleh. Betul YB kata, pasal harga tak beza sangat. Maybe tirisan kurang. Tapi dulu pun tirisan. That money also has gone. Why are we wasting more money? I don't see why. Kalau tindakan yang seperti Dato' Amir cakap ini adalah tindakan yang paling tidak popular yang mungkin boleh buat, dan itu realiti yang Datuk lihat, yang kalau tak ada dimasukkan subsidi dan sebagainya. Kalau Datuk Seri sendiri melihat ini kalau kita bercakaplah yang pergi ke Amir Market, contohnya pergi ke Mahidin ataupun pergi ke pasar raya lain, bukannya rakyat Malaysia semata-mata. Ada mungkin jutaan rakyat dan juga warga asing, Datuk Seri. Bagaimana untuk memastikan bahawa subsidi ini sampai kepada rakyat Malaysia? Subsidi ini khusus untuk golongan sasaran yang tertentu. Saya nak respon dengan beberapa perkara lah. Memang perbezaan jauh lah pandangan Datuk Amir tadi itu boleh dikatakan dalam situasi yang idealistik lah, kita faham economic principle kan, sebab subsidi ini market distortion dan sebagainya, kesannya tidak diingini lah sebenarnya. Tetapi memang buat masa sekarang bukan tepat masanya kita nak masukkan subsidi. Baru sedikit saja kita bukan masukkan, kita reshuffle, kita gunakan duit untuk yang berbotol tu untuk kita bagi bantuan secara tunai masuk ke dalam tu pun dah huru-hara. Dan ada juga pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh politik yang tidak sehaluan dengan kerajaan pun kata, saya terus terang di sini berbohong, kata kerajaan masukkan semua subsidi, susahkan rakyat. Tidak. Masih ada subsidi minyak masak ini yang dikatakan Dato' Amir, betul. Untuk yang bersubsidi 1 polybag 1 kilogram itu 2020 kita hanya menggunakan 400 lebih juta sikit. Untuk 2021 kerana harga crude palm oil dah naik di pasaran,
kita berbelanja 2.2 bilion. Dan betul, Dato' Amir tahu, tahun ini kunjungan kita akan berbelanja 4 bilion. Tidak ada menghapuskan subsidi. Ya. Malahan dia bertambah untuk kegunaan ini. Jadi, itu pun kita dengar Dato' Amir. Macam-macam yang dimakilah kerajaan, kementerian sebagainya semua. Jadi bukan itu saja. Ayam dalam sejarah kita saya difahamkan tidak pernah dulu ada subsidi. Kali ini tahun ini ada subsidi. Maknanya mengapa bukan semata-mata kerajaan suka-suka nak bagi subsidi, tetapi tekanan, keresahan di kalangan rakyat, kemarahan kerajaan okey kata untuk kita letakkan harga runcit masih mampu milik, memang terendah di rantau kita ini berbanding dengan negara-negara yang lain. ASEAN. Tapi kita terpaksa bagi subsidi ya di rantaian bekalan ayam ini supaya 1 kilogram ayam tu boleh kita letak di harga yang murah. Itu pun tidak popular pun. Kerana dikatakan ada kenaikan sikit. Memang ada kenaikan sikit sebab ya, kalau kita kekalkan dengan RM8.90 memang banyak lagi subsidi perlu dibelanjakan oleh kerajaan. Jadi saya memang jelaslah mengatakan di sini belum tepatlah masanya kita seperti mana yang dikatakan oleh Dato' Amir tadi masukkan ataupun kurangkan subsidi. Tetapi kita harus menerima hakikatnya ini tidak boleh berterusan kerana dia sangat membebankan ekonomi kita. Sebab itu kerajaan sedang mencari bagaimana kita nak perhalusikan subsidi ini. Bukan untuk ayam saja, minyak masak saja, subsidi petrol, diesel dan sebagainya, pengangkutan dan sebagainya, Datuk. Jadi berbalik sedikit kepada minyak masak tadi. Kalau kita buat perbandingan minyak masak paket 1 kilogram harga RM2.50 yang bersubsidi di negara kita, 1 liter tu, ya, berbanding dengan Thailand. Thailand untuk minyak masak yang sama dan 1 kilogram tu RM12.60. Di Indonesia dikatakan RM14.27. Di Filipina RM11.23. Di Singapura RM12.33. Semua dalam ringgit lah. Jadi kita RM2.50 kerana subsidi. Ini untuk membantu rakyat. Jadi Dato' Amir, kita bukan hanya membantu 8 juta orang saja. Memang yang dikatakan 8 juta orang di Malaysia ini adalah golongan yang dikatakan dalam kategori yang memerlukan. Akan tetapi buat masa sekarang perundangan kita dengan berkenaan dengan subsidi, kita buka kepada semua boleh guna. Untuk domestik, untuk isi rumah saja. Tak boleh untuk komersial. Maknanya restoran-restoran tak boleh. Ya. Jadi industri memang tak boleh lah. Jadi kita tak melarang orang asing menggunakan, ya, selain daripada mereka yang mungkin datang dari negara jiran setiap hari beli belah balik, itu semata-mata mengambil keuntungan, itu manipulasikan sistem ini, itu kita larang. Tapi orang asing, buruh lebih lagi, ya, mereka yang duduk di sini, bekerja di sini, kita memerlukan mereka. Mereka juga menyumbang kepada perkembangan ekonomi kita. Jadi tak bolehlah kita katakan, oh ini orang asing tak boleh gunakan ini. Ini tak baiklah, tak betul lah. Sebab mereka juga sangat diperlukan ekonomi kita dari semua bidang sektor, ya, ekonomi, dan juga mereka menyumbang kepada perkembangan ekonomi kita. Jadi sebab itu ada kala kita mendengar pandangan yang kata, oh sepatutnya ini kegunaan orang Malaysia saja. Betul. Tapi bagaimana kita menafikan untuk mereka yang membantu kita juga dan duduk di sini. Dan mereka bukan kaya raya. Yeah. Mereka juga golongan yang tidak berkemampuan juga. But yang penting mereka juga membantu ekonomi kita. Okay. Jadi tak boleh kita katakan orang asing ini tak boleh menggunakan minyak masak bersubsidi. So jelas ini tak ada isu berkaitan dengan warga asing dan sebagainya. YB, ini secara Cuba saya nak sambung sikit dalam penyelewengkan tadi, ya. Okey.
kita punya kekuasaan yang saya ceritakan tadi, kita akan tegas dalam enforcementnya. Tapi Dato' Amir kata bagaimanapun mungkin tak berkesan, tapi tak apa. Dato' Amir, kami akan sedaya upayanya lebih tegas, lebih proaktif dalam penguasaan ini. Yang jangan risau, kita tak akan pergi menangkap golongan yang micro business tu, jual goreng pisang. Saya boleh jaminkan di sini. Tapi yang restoran, ini untuk kegunaan isi rumah domestic use, janganlah beli ini, ya. Sebab ini kegiatan komersial, aktiviti komersial. Tapi yang kami sangat tumpukan nanti adalah pengkhianat. Saya kata pengkhianat adalah penyeludup yang sengaja ada sindiket menyeludup bawa ke luar negara. Ini merugikan rakyat, merugikan negara kita. Duit kewangan untuk subsidi ini adalah duit rakyat, duit kerajaan. Jadi penyeludup ini memang mereka ini kita perang mereka lah. Tapi yang guna komersial di peringkat micro business, jangan risau. Masih boleh guna. Dan itu tak kacau lah. Tapi saya kena tambah lah. Ya. Kalau kita nak tahan tirisan ni kan, kita nak memberhentikan manusia illegal immigrant masuk kat Malaysia pun tak boleh. Our borders are so porous. Okay, so porous. Manusia 5 kaki 8 inci. Okay. Kita pun tak boleh kontrol. Orang daripada Indonesia, daripada Filipin masuk. Nak tahan populasi ni macam mana? I mean, saya faham kita nak tolong rakyat. Cara nak tolong rakyat ialah membenteraskan tirisan. Kalau nak gunakan polis dengan army, kita stoplah the illegal immigrant from coming in. That is more important to me. Right? So resources, money is being utilised. I understand YB, I understand. Kita nak tolong rakyat. It is very difficult. It's a tough decision. But sometimes we have to think out of the box. Yeah. We have to be practical. Kalau kita nak tolong, macam kita nak tolong anak kita, kita tampal dia. Dia tak dengar. Apa yang kita buat? So ini satu-satu cara yang kita boleh menolong rakyat. Sekarang rakyat akan marah. Dia akan marah. Tetapi nanti dia akan bersyukur. Pasal dia dapat RM500 satu tahun. Saya tak kata, minta maaf, saya tak kata jangan bagi. Saya boleh kalau cadangkan, lagi YB tak setuju. Hapuskan subsidi 80 bilion. 80 bilion subsidi. 8 juta orang akan dapat RM800 satu bulan. Seorang. Kita kena buat satu referendum. Tanya rakyat, hapus subsidi, you akan dapat RM800. Tak apalah, bagi RM400 pun tak apa. 1 bulan tau, bukan 1 tahun. Tengok apa rakyat nak. They can decide what they want to do with the money. Dan macam Yang Mulia Tunku Zaufur kata, dia subsidize the so-called the T20. Berapa bilion. Saya tak minta subsidi. Kenapa bagi subsidi kat saya? Because the structure is wrong. The structure is wrong. Politically it's not possible. Saya faham. Kerajaan nak tolong rakyat, prihatin. Tapi this is the reality. Kita meraihkan pandangan dan juga pendapat. YB ada sesuatu nak cakap? Ya, saya menghargai pandangan Dato' Amir sebagai orang lama dalam bisnes. Memang itu adalah untuk long term, termasuk ada food security dan sebagainya. Itu memang untuk jangka panjang, itu antara yang bagi saya terbaik. Okey, tetapi untuk ketika ini bukan soal parti lawan ke siapa menteri, siapa pembangkang. Saya dengan menteri saya cakap saya pun bersama memang juga. Saya selalu saya bagi pandangan yang sangat objektif di mana pada ketika kos sara hidup meningkat, memang ada keperluan bagi subsidi pada ketika ini. Dan keperluan untuk bagi subsidi itu jauh lebih tinggi berbanding dengan 3-4 tahun dulu. Sebab waktu tu kalau kita tengok minyak buruh 5 kilo tu dalam 16 ke 17, 18 belas. Tapi sekarang ni bawah harga. So itu sebab kita perlu untuk bagi subsidi untuk sementara waktu ni. Sebab sekarang ni kalau kita tak bagi subsidi, memang rakyat payah. Itu hakikat. Dan saya berbesar hati bila menteri kata kalau yang jual pisang goreng tu dia tak ambil tindakan dan sebagainya. Saya rasa itu approach yang walaupun dari segi penguasaan boleh, tapi itu approach yang kita kena ada simpati terhadap mereka. Lain dan kalau restoran besar, 5-star hotel dia gunakan tu, saya rasa you have to move on. Tapi kalau
Ialah dia yang dapat income, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Takkan kita dalam keadaan yang sebegini kita nak ambil tindakan juga. Saya rasa itu approach yang kita kena ada. Ini memang bagi subsidi, bagi saya look at it. Bukan sebab ini keputusan politik yang popular tak popular, tapi sekarang ni memang payah. Saya bagi satu contoh. Pagi tadi saya sebelum datang, saya pergi 3 pasar raya dekat kawasan saya. Minyak memang ada, minyak masak, tapi minyak paket tu tak ada. Pagi pun tak ada. Tadi kita kata pagi ada, petang tak ada. Itu dekat Mahidin. Ini pagi tu. tak, 3 tu saya tak sebut nama, 3 pasar raya yang besar di kawasan saya. Pagi pun tak ada. Dia bukan setakat petang tak ada. Dan benda ni berterusan berhari-hari. Kalau kata pagi ni ada, petang ni tak ada, okey tak apa. Saya pergi pada pagi besok. Tapi pagi besok pun tak ada, berterusan. Saya pernah sebut dengan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri, bila Datuk Seri Menteri buat tinjauan, berlambak. Betul. Ini cerita betul. Ada. Memang banyak. Tapi di pasar raya yang sama, cawangan di tempat saya kosong untuk berhari-hari. Ini fakta. Ini fakta. Sebab tu saya setuju satu, penguatkuasaan untuk kita lawan ketirisan. Yang kedua itu yang saya mohon cadangkan, kalau boleh ditambahkan kota tu. Sebab sementara ni memang kita payah. Rakyat hidup susah. Tapi bukan untuk long term. Tapi at least for time being, saya bukan pakai ekonomi macam Datuk Mahir. Tambah kota, tambah tirisan. Dan YB, saya tak kata tarik subsidi, jangan bagi balik pada rakyat. Jangan salah faham. Saya kata tarik subsidi, stop the tirisan, bagi bantuan direct to the rakyat. Nak bagi RM800 sebulan ke RM400. Jangan bagi RM100. Untuk 3 bulan, baru RM33. Mana cukup? Itu salah tu. Kita tarik balik subsidi apa-apa. Lepas tu kita bagi RM100 untuk 3 bulan, RM33. Itulah rakyat marah. Tapi kalau kita bagi bantuan mencukupi pada rakyat and communicate correctly, hari ini saya keluar ni, esok saya bagi ni. Ada yang faham, ada yang tak nak faham. Opposition memang tak nak faham pun. So memang akan jadi macam itulah. Okey. Datuk Seri, ini cerita ni panjang dan juga kalau kita nak memperbahaskan perkara ini, tapi itu realitinya. Sebab bila dalam kalangan masyarakat ni dia banyak ada cadangannya, ada cara dan juga tindakan. Kadang-kadang ada yang mungkin dilakukan tidak popular tapi memberikan impak yang cukup besar. Tapi Datuk Seri, kalau kita nak melihat ini, kalau kita bercakap berkaitan dengan penguatkuasaan, bukan saja minyak lah tapi benda-benda lain berkaitan dengan telur, ayam dan sebagainya. Kita tahu kekangan Kabinet NHP, bukan setiap pasar raya, setiap kedai, setiap pasar ada orang yang boleh tengok dan sebagainya. Ini berkaitan dengan tanggungjawab juga seperti Datuk Amir. Kalau Datuk Amir saya pasti tanggungjawabnya besar dan juga sentiasa memastikan perkara itu tidak berlaku berkaitan dengan ketirisan dan sebagainya. Bagaimana perkara ini dapat dipastikan supaya ia berjaya, Datuk? Jihad ini berjaya. Ya, setelah saya kata peringkat awal tadi, kami kalau letak kepada Kabinet NHP saya, terima kasihlah Yang Berhormat Cha ni, dia faham sangat. Sebab memang dalam parlimen dia perjuangkan isu ini, rakyat dan sebagainya, dan kami boleh bekerjasama. Sebab dikatakan oleh Yang Berhormat Cha tadi yang memahami, kalau diletak kepada Kabinet NHP saja, saya akuilah, dengan hanya 2,200 anggota kita penguatkuasaan, kita tidak mampu untuk kita memberi kawalan yang terbaik. Tidak mampu kerana hanya 2,200 dan bukan semuanya mereka turun, padahal mereka kena buat juga pemantauan yang lain, ya, dan kerja yang lain. Memang kita ada 999 PPH yang kita kata pegawai pemantau harga. Mereka ni kuasa dia berlainan sikit. Dia hanya memantau dan buat laporan, tapi mereka tak boleh buat compound kepada orang. Tak boleh, ya. Jadi sebab itulah ditubuhkan satu jawatan kuasa pada peringkat sekarang, ya, bertas kementerian dan agensi penguatkuasaan yang ada di kerajaan, termasuk PDRM, Angkatan Tentera dan sebagainya tadi. Sebab supaya kita dapat
kita harapkanlah dapat lebih berkesan dalam pemantauan dan juga menangani masalah dari erti kata penguasaan ini. Memang. Sebab itu kita ditawar oleh Kementerian Belia dan Sukan juga supaya ada persatuan belia dan sebagainya membantu, ya. Dan dalam mengawal bukan memantau harga di lapangan supaya memberi maklum balas kepada kami. Bagaimana ini akan berlaku nanti, kita perhalusilah kaedah-kaedahnya nanti, sistemnya yang kita akan guna pakai. Jadi itulah cara kami nak mempertingkatkan. Dato' Amir. Jadi tadi pun Dato' Amir kata di kedai-kedai Maidin pun didatangi penguatkuasa dan sebagainya. Memang dalam sehari dua ni Dato' Amir, mungkin kita dalam boleh dikatakan transition period lah, belum diperhalusi sangat. Mungkin ada berada, mohon maaf lah. Akan tetapi nanti memang kami mohon kerjasama dari semua pihak, termasuk pengguna sendiri. Yang lebih penting adalah pengguna sendiri. Sebab itu kita selalu buat advokasi. Kita katakan pengguna tolonglah menjadi pengguna yang boleh membantu dalam perkara ini. Mengapa saya kata? Sebab itu kita buat ada saluran, 7 saluran untuk aduan dibuat dan sebagainya. Jadi ini penting peranan pengguna untuk membantu kita dalam menangani masalah ini. Ya. Dan juga Dato' Amir, bagaimana untuk mengimbangi permintaan dan juga mengekalkan harga? Ketika hari itu cerita isu berkaitan dengan ayam, Maidin masih mengekalkan harga siling dengan RM8.90 sebelum harga siling yang baru dikeluarkan. Bagaimana Datuk berdepan dengan situasi ini? Nak berniaga tetapi dalam masa yang sama untuk pastikan bahawa ada kecukupan untuk rakyat dan juga pengguna. Dia macam ni. Bila I think YB pun dah bagi tahu, YB sedia maklum. Bila harga RM8.90 memang bekalan tak mencukupi. Memang pasal harga siling tu rendah sangat. Tetapi sekarang dengan harga RM9.40 kita dah nampak dah bekalan lebih. Of course kita sedia maklum, baru kita tukar harga, subsidi baru kerajaan mengumumkan. Takkan hari ini kita cakap esok ada ayam kan? Ayam ternaknya 42 hari. Tapi kita dah nampak bekalan naik. Dan saya rasa dalam seminggu dua ni, saya diberitahu oleh pembekal-bekal saya, ayam akan mencukupi. Dalam 1-2 minggu lah. Boleh dia ayah haji, boleh dia tak cukup. Tetapi kita boleh nampak ayam tu. I don't see a problem. Tapi telur ayam tu masalah. Telur ayam ni tak mencukupi. Kenapa tak mencukupi? Ini masalah susah nak faham. Ayam cukup tapi memang ayam yang kita makan dengan yang bertelur tu lain. Tetapi telur ayam tak mencukupi. Dan saya cadangkan kepada kerajaan, satu lagi unpopular lah. Kita jangan eksportkan telur ayam kepada negara Singapura atau di Hong Kong. Because kita kena jaga rakyat kita sendiri. Kerajaan kita prihatin. Sebab tu kita dulu tak cukup ayam, kita haramkan ekspor ayam. Sekarang telur ni tak cukup. Marilah kita untuk sementara. Yalah pembekal telur daripada Singapura Johor tu tak akan setujulah. Tetapi untuk sementara ni kita kena buat. Because sekarang availability is only 40% untuk telur ayam. And semua sedia maklum, makanan untuk kita lah. Telur satu-satu protein yang murah sekali. Walaupun 45 sen satu telur, but at least its availability is there. So we have to do something about this. Ini isu telur, bila kita cakap kita dengan isu minyak, telur dan sebagainya. Tapi YB, kalau kita nak cakap secara keseluruhan, ini berkaitan dengan isu keperluan dan juga kos sara hidup rakyat. Apabila kita bercakap berkaitan dengan telur, semua perkara menggunakan telur. Ada bila kita nak cakap berkaitan dengan masakan, bila harga mungkin naik dan sebagainya, ia melibatkan semua barang dan juga kos yang terpaksa dibeli oleh pengguna setiap hari. Bagaimana untuk kita faham dan juga tangani isu-isu kenaikan harga barang, kos sara hidup rakyat untuk kita lebih cakna berkaitan dengan situasi semasa dan juga kekalangan rakyat ketika ini. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya rasa yang berkenaan dengan subsidi untuk penternak ayam, ini saya kena buat teguran sikitlah. Okey, walaupun perkara tu dah mula bulan Februari, kalau tak silap saya, kerajaan umumkan subsidi untuk penternak ayam supaya harga pasaran waktu tu RM8.90. Sebelum
ni yang terkini RM9.40. Cuma waktu tu birokrasi di mana apabila penternak ayam buat tuntutan untuk subsidi. Itu saya rasa antara punca yang boleh menjejaskan keyakinan penternak tu sendiri. Saya difahamkan borang dia cukup banyak sehingga Yang Berhormat Menteri Mafi turun dan buat mempermudahkan proses tersebut baru-baru ni lepas raya hari tu yang membolehkan lepas tu kita tengok ayam tu di pasaran. Sebab orang tak yakin dah waktu tu. Saya dah ternak, dah keluar kos. Bila nak dapat subsidi? Dia tertanya-tanya. Dia macam kes minyak paket tadilah saya kata. Sebab problem have been solved. Tapi so far Sekarang nampak dah okey. That's why yang nampak ada bekalan nampak okey. Dia benda ni berkaitan tau. Okey. Jadi untuk kos sara hidup ni, betul lah. Saya dalam soalan kepada parlimen saya ada tanya satu soalan. Saya kata, telur ni sumber protein yang paling utama dan murah, dia paling utama khas untuk golongan B40. Ini saya kena cakap secara terang. Sebab walaupun 45 sen, but still the cheapest. Sebab kita tahu kita nak makan ikan berapa harga dia banding dengan telur. Sebab tu telur tu dia bukan setakat kita beli telur tau. Sekarang ni grade A satu papan 13.5 sebab 45 sen. Tak termasuk papan. Termasuk papan. Okey. Tak masuk cover. Tak masuk masuk cover okay. Cover berapa? 30 sen kan? 30 sen. Tapi kita Something tak like that. charge lah, Mak Aidil tak charge kita jual. It's something. Dia bukan setakat kita beli telur tau. Kita jangan pandang, I beli telur 13.5 satu papan. Tapi banyak makanan lain yang mana bahan dia telur. Bahan dia minyak. That's why kita bukan setakat kita beli direct tau. Tapi kek, roti dan sebagainya yang mana ada bahan telur dalam penyediaan makanan tu. Jadi memang benda lain akan dia naik. Sebab tu adalah macam-macam orang kata. Tapi saya tak mau katalah kata roti canai naik, teh tarik naik itu semua. Tak, for me benda ni dia satu rangkaian. Dia akan menjejaskan bahan lain yang diperbuat daripada bahan-bahan ni. Jadi bagi saya kita kena ambil kesempatan. Ini zaman yang susah saya tahu. Tapi untuk kerajaan, rentas kementerian dengan semua kementerian yang berkaitan, fikirkan macam mana untuk jangka panjang kita boleh kontrol perkara ni. Itu untuk jangka panjang lebih penting. Itu yang sesuatu yang kita kena sediakan formula dia dan dia ambil masa. Dia takkan berlaku kita buat formula, kita buat jawatan kuasa 3 bulan dari sekarang semua settle. Dia takkan buat macam tu. Contohnya kita tanam jagung lebih. Okey, sebagai makanan, sumber makanan untuk ayam. So, kita ambil masa. Tapi perancangan tu kena dimulakan sekarang. Kalau kita tak nak mulakan sekarang, kita banyak bergantung kepada dari luar forever. Tak kira siapa yang duduk di kementerian, siapa yang jadi kerajaan, tak kira sebelah mana menang pilihan raya, itu bukan, bagi saya, ia bukan soal siapa menang, siapa jadi kerajaan. Memang kerajaan yang ada kena ada inisiatif, ambil pakar, pemain industri yang arif dalam hal ini untuk merancang satu formula yang akhirnya memberikan keuntungan kepada Malaysia dalam jangka masa panjang. Itu yang paling penting. Tapi untuk sementara, subsidi itu penting. Sebab saya saya ambil 1 minit, ini Datuk Seri Menteri tahu, saya pernah buat jualan selama 5 kali berturut-turut di kawasan saya, 5 minggu berturut-turut, minyak paket tak ada. Saya kena call Yang Berhormat Menteri untuk dapatkan bekalan minyak paket tu. Saya jual dengan harga yang lebih murah dari 2.5 sebab gunakan peruntukan untuk penduduk. Penduduk sanggup beratur 2 jam lebih awal sebelum kita mulakan jualan tu. Bayangkan. Tapi subsidi yang dah dapat, distorting the economy. Jadi, This is the problem. This is distorting dia menolong. Dia menolong untuk siapa? Untuk kawasan dia saja. Kita rakyat berapa juta. This distort the economy. tapi kalau This semua is the wakil problem. rakyat, This is semua the wakil problem. tolong rakyat masing-masing. Betul, itulah. You nak tolong rakyat you saja. Macam mana rakyat orang lain? Tak, semua wakil rakyat kalau ambil inisiatif sama, saya rasa menteri setuju dengan saya. Saya tahu. Untuk kita sama-sama Itu bantu. dia. Tapi itu bukti dia, subsidi itu diperlukan untuk waktu yang kritikal ini. Untuk kalau semua wakil rakyat, tadi Datuk ada sebut lembah pantai semua, I think that should be the way. Kalau semua wakil rakyat ambil inisiatif yang sama, saya rasa Datuk Seri Menteri happy.
Dia punya masalah, dia punya pening pun kurang. I think that should be the way untuk keseluruhan. The main thing is whichever party lah, kita tak tengok kerajaan. Kita nak bagi tahu pada rakyat, barang naik harga tak kena mengenai dengan kerajaan. It's a global phenomena. Saya rasa kadang-kadang orang kat bawah tu tak faham. Dia kata sebab menteri ni lah, sebab kerajaan ni lah, tak ada apalah. Pasal ada orang yang mencocok pula kan. Tetapi most important tu rakyat kena dipahami, there's a war going on. Pasal COVID baru ni, logistic problem. Barang ni naik harga bukan banyak naik. 15%, 20% barang naik harga. Tapi bukan di sini saja. Saya baru balik pada luar negara. Lagi mahal barang kat sana. Kita bersyukurlah kerajaan bagi subsidi. Saya faham. You see, I'm trying to be practical. Syukur kerajaan bagi subsidi sebab inflasi kita 2.53% saja. Kalau tak 20%. Okay, itu ialah whatever political reason they want to do it. Tapi kita bersyukurlah barang kita kan murah. Tapi saya baru balik pada luar negara. Barang mahal. Minyak mahal. Tapi that distorts the economy locally. Tapi rakyat kena faham, barang naik harga ni had nothing to do with the government of the day. It is a global phenomena. Semua tempat naik harga. Kat luar pun mahal. Gula kat luar naik harga tau. Kat Malaysia belum naik harga lagi. Entah tak tahu YB bila nak approve naik harga. Tapi kat Malaysia tak naik harga. Syukur Alhamdulillah. Tapi susu manis, can, sardin daripada Filipina sana pun mahal. Ayam nak bagi tahu, YB mesti tahu. Harga ayam kita 940 ASEAN RM12 lebih. Jangan kira Singapura lah. RM25 1 kilo. ASEAN ni RM12 lebih. RM12 lebih. Belakang Thailand. Thailand pun dulu mahal tau. Lepas tu government pula pergi kontrol. Sekarang jadi harga ayam di Thailand baru RM9. Lebih kurang kita lah RM9.40. Tapi kalau minta nak eksport ayam RM10.5. Jadi kita pun tak boleh masuk ayam sekarang. Pasal kat sini 94 nak import RM10.5. Ya. Baik, kita ada beberapa minit saja lagi, tapi saya nak berlaku adil lah kepada ketiga-tiga tetamu saya waktu ini, mungkin dalam 2 minit setengah setiap seorang untuk kita bercakap berkaitan dengan isu-isu ini, kita melontarkan idea dan juga penerangan daripada menteri, apa yang dikatakan oleh YB, situasi yang dihadapi oleh Dato' Amir sendiri, itu keadaan dan juga realiti sekarang. Tetapi mungkin 30 ataupun 32 juta rakyat Malaysia menantikan ataupun mengharapkan sesuatu keadaan yang lebih baik, terutamanya berkaitan dengan harga barang dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, mungkin kita mulakan dengan Datuk Seri, bagaimana untuk kita menjadikan sesuatu yang lebih baik bukan sahaja untuk negara tetapi kepada rakyat secara keseluruhannya. Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Saya ingin memulakan dengan yang saya terima baiklah apa yang diterangkan, kongsikan cerita oleh Dato' Amir tadi, realitinya. Ya, ini ada yang mengatakan, oh dulu kita tak ada masalah ni, kita begini. Memang betul. Tapi dulu belum ada COVID. Jadi kita tak pernah PKP yang lama dan sebagainya. Perniagaan pun dah tak berapa bergerak. Tapi sekarang seperti mana yang dinyatakan oleh yang berhormat Cha tadi dari Rasa, katakan baru-baru ini, apatah lagi apabila kita dari pandemik ke endemik, aktiviti perniagaan lebih rancak. Dan kerana COVID, ramai yang M40 mungkin dah jadi B40 bertambah, jadi instead of B40 dia B60, bertambah bilangan yang memerlukan barang keperluan, barang makanan lebih-lebih lagi ya. Jadi sebab itulah tekanan kepada barang keperluan yang bersubsidi ini lebih. Untuk kita ambil contohlah ayam dan juga 1 kilogram 1 polybag yang disubsidikan tu. Jadi ini senario sebenarnya global. Terima kasihlah Dato' Amir ya. Sebab ini perlu difahami oleh semua rakyat ya. Jadi kerajaan sedaya upayalah. Betul. YB Cha tak kira sekarang kita jadi kerajaan, kita harap kita akan jadi kerajaan lah. Tapi kalau beralih pun semestinya kerajaan itu pun nanti berdepan dengan cabaran ini dan perlu juga prihatin kepada rakyat. Ya, saya sungguh menghargai lah yang berhormat Cha ini bukan sekadar sekarang ini dalam forum ini
setahun lebih sudah dalam Dewan, memang selalu bangkitkan isu-isu berkaitan dengan masalah yang kita bincangkan, yang itu ada kaitan dengan masalah rakyat dengan dicapai oleh dibeban dengan harga dan sebagainya. Tetapi YB-Cha ini dia selalu positif, membantu lebih dia tegur, dia kritik tapi konstruktif. Sebab itu banyak, saya berani kata di sini, terima kasih, banyak idea dari YB-Cha kita gunakan. Tadi jualan tadi, betul lah kata Dato' Amir, mungkin dia market distortion, tapi sebenarnya kita tumpu kepada keperluan rakyat setempat. Di model yang YB-Cha buat tu, kita pun buat. Kita sekarang dah ada program jualan keluarga Malaysia di seluruh negara kita buat. Ya, Dato' Amir pun pernah bantu juga. Terima kasih Dato' Amir. Hypermarket bantu, dan apabila wakil-wakil rakyat ataupun orang perseorangan yang lain yang murah hati bantu, kita mengalu-alukan kerjasama untuk kita buat jualan murah pada 1-2 hari ini untuk rakyat setempat. Jadi saya ingat dirasa kerap kalilah. Kalau 222 MP buat benda yang sama seperti YB, why not kan? Maksudnya jadilah. Tapi benda tu kalau kita nak fikir, dia mungkin agak-agak mustahil, tetapi ia boleh dilakukan. Datuk, bagaimana Datuk punya secara tadi dah cerita pasal global. Untuk saya begini, we have to be positive. Yeah. We have to be positive. Kita nampak secara harga komoditi sekarang di luar negara memang menurun. CPO prices are going down. Metal prices have crashed yesterday. Okay, copper all going down. Okay, so the net effect kita harap that the prices will go down. Harga akan menurun. So untuk kita rakyat Malaysia, kita kena bersabar lebih lah. Saya ni bukan ahli politik, this side or that side, tapi daripada saya nampak, kalau kita boleh bersabar, I think we can get out of this by end of the year. InsyaAllah kalau peperangan nampak pun dah okey kot, dia nak lawan berapa lama kan. So akhir kata, it has to stop sometime. Export will come out. They are trying to get the 60 million tons of wheat out of Ukraine. So kalau wheat tu keluar daripada Ukraine, the economy is good. Pasal saya nampak di pasar raya, walaupun YB nak bagi bantuan sini, akhirnya barang tu daripada kita juga. Saya bukan kata tak bersyukur. Saya bersyukur. Tapi I'm looking out of the box in terms of we must not distort the economy, we must help the rakyat, we must save money, and we are saving the rakyat's money. Terima kasih Datuk. YB silakan. Bagi saya lah, saya ulangi, kalau untuk long term food security tu, kita kena ada satu perancangan yang kata orang jangka panjang. Okey, dan ini sudah masanya. Saya percaya kerajaan dah mula, dan kita perlu segerakan perancangan domestik supaya kebergantungan kepada luar tu kita kurangkan. Dan akhirnya kita boleh mempunyai kuasa ataupun pengaruh yang lebih untuk mengawal harga tersebut. Okey, dan sudah tentu penyeludupan ni dari dulu lagi penyeludupan dan sebagainya, kerja-kerja yang tak betul. So penguasaan kita semua rakyat Malaysia, ini bukan soal siapa kerajaan, together. Ini kalau buat salah tu memang tak boleh lah. Kita tak boleh benarkan kerajaan bagi subsidi, dan subsidi tu akhirnya kepada orang yang di luar negara. Yang untung tu cuma sedikit tu lah. Yang rakyat macam mana? So penguasaan memang kita kena, walaupun kita tak mungkin idea untuk hapuskan keseluruhan, but at least kita kena lawan betul-betul. Kita pastikan dia paling kurang, yang terlepas tu kurang, dan akhirnya manfaat tu kepada kita. Tapi untuk sementara ni, untuk sementara few months ni, pada saya lah, subsidi tu masih penting, at least for this coming. Tapi kalau harga tu turun, okey, kita tengok CPO dah, kalau compare with 1 month ago, dah turun banyak dah. 6,000 lebih kepada 4,000 lebih. Kita nampak, kalau CPO tu turun lagi, memang harga minyak sawit pasaran akan turun. Dia bukan kita paksa dia turun. Dia akan turun automatik. Jadi, dari situ, kena ada dynamic. So, bila dia turun, mungkin subsidi tu kita kena buat adjustment dan sebagainya. Dan satu yang saya nak sebut, kita ada cukai makmur dan levy dan sebagainya. Jadi, kerajaan
memanglah kita tahu benda tu bukan kata 100% kena bagi subsidi dan sebagainya. Tapi bila ada keperluan, mungkin boleh utilize sebahagiannya untuk subsidi. Tapi besok kalau tak ada keperluan untuk subsidi ataupun dah kurang keperluan dia, bagilah pembangunan untuk benda lain yang akhirnya rakyat dapat manfaat. Jadi saya harap yang paling penting rakyat dapat hidup dengan, sebab saya tak mahu nanti ada orang politik. Ini bukan saya tak pernah buat. Dia tolak satu troli dekat hypermarket ke supermarket, dia kata RM50. Oh, tinggal berapa barang. Ini ada orang sebut tu. Itu tak betul. Itu tak betul tu. Saya boleh tunjukkan satu troli RM50 berapa banyak barang. Tapi yang tunjuk tu backbenchers kerajaan. Dia yang tunjuk, bukan pembangkang tunjuk. So, kita tak mahu macam tu. I think we have to be very objective. Yang Berhormat Menteri tahu, since last year saya bagi cadangan, memang saya bagi teguran dekat Dewan. Tapi kita nak buat cara yang kita bukan nak kata, oh, semua salah kerajaan ataupun semua saya cakap betul. Kita berdiskusi, kita lontarkan idea. Mungkin ada yang betul, mungkin ada yang tak betul. Tak apalah, kita bincang secara open minded, secara berlapang dada, tapi kita buat kepentingan rakyat. Yang pasti biar manfaat tu balik pada rakyat. So, saya rasa itu yang sama-sama kita kena lakukan bersama. Apabila kita bercakap berkaitan dengan isu-isu rakyat, ia perlu merentasi semua perkara untuk memastikan bahawa rakyat mendapat manfaat sebaik-baiknya. Tak kisahlah bercakap berkaitan dengan politik, orang industri dan sebagainya. Itu apa yang dinyatakan oleh YB Menteri, oleh Dato' Amir dan juga YB Cha. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiganya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri KPDNHAP, Datuk Wira Amir Ali Maidin, Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad ataupun Maidin, dan juga YB Cha Kichin, Ahli Parlimen Rasah, Jawatan Kuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan. Kita kena bantu KPDNHAP seperti yang Datuk Seri sebut tadi. Kita juga perlu menjadi mata-mata yang berguna untuk memastikan bahawa keterisan itu dapat kita pastikan diatasi dan juga dibenteras habis-habisan. Sekian dulu Dialog 3 Penjuru. Semoga bermanfaat kepada anda. Saya Ehsan Haya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.